Nama saya Nora Syikin binti Tauhid, ID 2020-396931. Untuk kertas kerja konsep ini, saya telah memilih tajuk Scientism. Objektif kajian saya ialah yang pertama, mengkaji asal-usul dan matlamat sebenar Scientism. Kedua, mengenal pasti dan memahami apakah faktor yang mendorong kepada perkembangan Scientism. Dan yang ketiga, mengetahui implikasi Scientism kepada tamadun manusia. Ini adalah isi laporan yang akan saya bentangkan. Yang pertama, apakah itu Scientism? Yang kedua, asal-usul dan matlamat Scientism. Yang ketiga, faktor perkembangan Scientism. Dan yang terakhir, implikasi Scientism. Apa itu Scientism? Scientism ialah kepercayaan bahawa kaedah sains harus diguna pakai untuk semua bentuk ilmu. Scientism juga percaya satu masa nanti sains akan menyelesaikan apa juga masalah manusia. Seterusnya, asal-usul dan matlamat Scientism. Ia wujud dan mula berkembang luas pada zaman Eropah abad ke-17 yang dikenali sebagai Revolusi Saintifik. Ia bermula apabila wujud tanggapan golongan manusia di Barat yang mengatakan bahawa hanya sains yang wujud tanpa ilmu lain. Revolusi saintifik merupakan tanda kemunculan sains moden di mana ilmu sains seperti biologi, kimia dan fizik telah mengubah cara manusia berfikir. Matlamat golongan Scientism tidak lain tidak bukan adalah untuk meletakkan sains pada martabat paling tinggi dan merasakan semua masalah boleh diselesaikan oleh sains melalui kajian dan eksperimen di masa hadapan. Fokus golongan ini hanyalah untuk menerima dan mengakui hanya sains sumber ilmu yang benar dan mutlak. Secara tidak langsung, ia mengagungkan saintis, khususnya saintis Barat, yang sememangnya menolak sumber Islam, iaitu Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Ini pula adalah faktor perkembangan Scientism. Dari kajian ini, saya dapat memberitahu dua faktor perkembangan Scientism. Yang pertama, berlaku perkembangan yang pesat pada sains dan teknologi. Melihat kepada sejarah, kegemilangan tamadun manusia banyak dipengaruhi oleh sains dan teknologi. Contoh, kehebatan tamadun Mesir Purba. Sehingga kini, binaan piramid yang dibina ribuan tahun dahulu masih tegap dan berdiri teguh dan terus menarik minat para pengkaji untuk mengkaji bagaimana binaan unik tersebut dapat ditegakkan. Seterusnya, tamadun Cina membina tembok besar menunjukkan bukti kekuatan sains dan teknologi tamadun mereka. Jelas bahawa sejak dulu lagi, manusia telah tahu menggunakan pemikiran sains dan teknologi untuk menyelesaikan masalah dan membangunkan tamadun mereka.
Ini seterusnya meneguhkan lagi tanggapan fahaman saintism. Jika dilihat pada zaman kini pula, perkembangan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi seperti revolusi industri 1.0 tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap. Revolusi industri 2.0 pula menjurus kepada elektrik dan seterusnya revolusi industri 3.0 memfokuskan kepada penggunaan teknologi maklumat atau IT. Dan sehingga kini, teknologi terbaru ialah revolusi industri 4.0 yang menjadi cabaran kepada seluruh penduduk dunia. Secara umumnya, revolusi industri 4.0 melibatkan Internet of Things (IoT) atau Internet Kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian. Seluruh dunia dilihat bertindak pantas mengikuti pembangunan pesat dalam produk berteknologi agar tidak dilihat sebagai negara yang mundur. Teknologi seperti kecerdasan buatan, robotik, rumah pintar, kereta pintar, telefon pintar merupakan antara elemen yang diperkenalkan melalui revolusi industri 4.0. Secara tidak langsung, kita boleh nampak semua ini melahirkan sifat kebergantungan yang sangat tinggi kepada sains dan teknologi. Apatah lagi, ia terus meningkatkan kekaguman melampau manusia pada kemampuan sains selari dengan matlamat saintism. Apa pula faktor yang kedua? Faktor yang kedua ialah wujud pemisah antara sains dan agama. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri sudah terkandung ilmu sains dan teknologi yang hanya menunggu untuk dikaji dan dikembangkan oleh mereka yang memahami dan mengamalkannya. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya mempunyai maksud dan makna yang tertentu yang perlu digali, diteliti, direnungi sebab Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang terbesar dan terpenting. Dari sumber bacaan saya, untuk melengkapkan kajian ini, saya dapati konflik antara agama dan sains telah lama wujud sehinggalah ke zaman moden ini di dalam menghadapi isu semasa yang dihadapi oleh manusia. Para saintis mempunyai pandangannya sendiri. Begitu juga dengan para ahli ilmuwan agama. Di kalangan masyarakat Islam kini juga dilihat sudah tidak bersatu, malah berlaku banyak perpecahan dan perbalahan. Atas sebab inilah pemisah antara Islam dengan sains hanya akan membawa kepada kemusnahan kerana mereka yang menguasai ilmu tanpa pimpinan agama akan dipimpin oleh nafsu. Oleh itu, peranan agama adalah sangat penting dalam memastikan segala ilmu termasuk sains tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu. Implikasi saintism. Implikasi dari saintism adalah ia boleh memesongkan akidah atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana mereka menolak bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Seterusnya, Islam mengajar umatnya tata cara hidup yang sebenar, nilai-nilai murni kekeluargaan dan peradaban. Tetapi, wujudnya fahaman saintism akan melahirkan manusia yang bersifat saintifik dan materialistik. Generasi baru manusia bersifat kebendaan, menolak nilai insan sesama insan, berkasih sayang, seterusnya merosakkan rohani dan jasmani insan. Generasi yang mengagumi sains dan bukan mengagumi kebesaran Tuhan Allah, iaitu Allah Subhanahu Taala. Selain itu, kesan saintism menjadikan ilmu sains lebih dimonopoli orang bukan Islam. Seterusnya sangat membimbangkan sekiranya Barat menakluki seluruh pelosok dunia. Dengan itu, adalah lebih mudah untuk Barat terus meracuni pemikiran dan menyesatkan orang Islam.
Melalui rujukan dan pembacaan saya juga, akibat dari pemisahan agama Islam dengan sains, secara mudahnya kita akan dapati dunia kita seperti contoh, kita berjaya membangunkan teknologi maklumat dan komunikasi yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mereka yang berada jauh dari kita. Tetapi kita gagal membangunkan mereka yang mampu berkomunikasi dengan baik secara sosial dengan jiran dan keluarga terdekat, yang memungkinkan kita saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain dalam kehidupan bersosial. Kesimpulan daripada hasil kajian saya ini, saya dapat mengatakan bahawa sains dan teknologi adalah penting dalam kehidupan kita dan merupakan sebahagian daripada tuntutan dalam membina dan melonjakkan kemajuan tamadun manusia. Walaupun terdapat perbezaan yang nyata tentang pendekatan yang digunakan dalam membangunkan sains dan teknologi, sama ada perspektif Islam dan Barat, namun kita tidak dapat menafikan tentang kepentingan ilmu ini. Ilmu sains mesti dikuasai dengan baik dan usaha pembangunannya mesti diteruskan demi pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tetapi, perlu diingat, keseimbangan tamadun manusia adalah dari penerapan nilai-nilai murni agama Islam. Dengan sains sahaja, kita tidak dapat melahirkan generasi seimbang dan sejahtera. Kebimbangan kepada generasi muda sekiranya sains dan Islam dipisahkan, manusia akan lebih jauh dari pencipta dan pemilik alam yang mutlak ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga berpendapat Malaysia akan terus mengeluarkan cendekiawan-cendekiawan moden Islam yang akan terus dapat memandu arah generasi muda agar tidak terus sesat dengan kemodenan sains dan teknologi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.